Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam sekali lagi. Ya, malam yang tak berapa nak malam tapi ianya tetap malam sebab dah yalah, lebih pukul 8 dah 29 dah pun. Jadi bersama kita sekali lagi saya Muhammad Amirul Syaddad bin Daud dalam live kita pada malam ini #Istiqamah Misi Dakwah. Itu dia. Dengan tajuk yang sangat-sangat menarik dan panel jemputan kita pun sangat-sangat menarik. Kita bawakan khas untuk anda semua pada malam ini untuk membincangkan, bersembang-sembang tentang topik kita pada malam ini iaitu jom jadi orang bersyukur. Kenapa kita ni sentiasa diingatkan untuk menjadi seorang yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah? Sebab kita ni selalu sangat bila tertanya-tanya, terdetik dalam hati kita, kenapalah susah sangat nak berjaya? Kenapalah susah sangat aku nak bersyukur pada orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa? Tapi Rasulullah selalu ajar pada kita. Rasulullah selalu ajar pada kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa? Mengapa? Dan bagaimana untuk kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Hari ini bersama dengan saya naib pengerusi sekretariat Majlis Pimpinan Politeknik dan juga merupakan salah seorang majlis pimpinan politeknik di Port Dickson, Politeknik Port Dickson. Beliau seorang yang hebat dan merupakan bekas peserta Pro Online Sharing Teknik. Okey, so kita akan jemput panel kita, bersaudara Amirul Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya tuan? Alhamdulillah, sihat di sini. Sihat walafiat. Kat mana sekarang ni? Di Shah Alam, rumah di Shah Alam. Di Shah Alam? Kena duduk rumah lah ya, tak boleh keluar ke mana. Stay at home. Siap. Memang belajar di Politeknik Port Dickson tapi rumahnya di Shah Alam. Yes, betul. Habis sekarang belajar secara online lah. Betul, belajar secara online. Okay, jadi malam ini kita tuan-tuan dan puan-puan di rumah sana, terima kasih kepada yang join live kita pada malam ini. Jangan lupa untuk share #Istiqamah Misi Dakwah. Kita buat benda yang kecil ni, kita doakan supaya ini jadi satu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jom share kan, yang belum like page FB kita boleh like dulu page FB kita. Dan kalau ada apa-apa soalan ataupun perkara-perkara yang berbangkit, boleh komen dekat bawah, nanti Tuan Amirul Hakim akan menjawabnya. Jadi kita mulakan sesi kita pada malam ini dengan topik kita, jom jadi orang bersyukur. Tuan Amirul Hakim. Ya, ada apa? Tak kan? Saya yakin banyak nikmat yang Allah SWT telah berikan kepada kita. Allah SWT telah kurniakan kepada kita. Allah SWT telah berikan keizinan untuk kita merasa nikmat-nikmat ni tadi. Tapi Rasulullah ajar pada kita untuk bersyukur. Rasulullah pinta untuk kita ni sentiasa bersyukur. Tapi persoalannya kan, apakah erti sebenar kesyukuran ni sebenarnya Tuan Amirul? Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bersyukur ni apa yang saya definisikan, maksudnya menzahirkan rasa penghargaan atas suatu nikmat yang telah Allah berikan. Dia juga dapat mempraktiskan diri untuk merendah diri latihan, menjauhkan diri daripada sifat kesombongan, supaya macam untuk apa yang rezeki kita dapat daripada Allah Taala, kita belajarlah rasa merendahkan diri. Itu apa yang saya definisi daripada saya. Maksud erti syukur. So syukur ni tanda kita rendah diri kepada pencipta kita lah. Kita betul. Ni sentiasa tawaduk, sedar diri kita ni adalah hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cantik. Tapi kan penting ke bersyukur ni, dan apakah kepentingan sebenarnya untuk bersyukur? Adakah syukur ni sebagai satu syarat untuk kita terus hidup, ataupun kenapa kena bersyukur? Apa pentingnya bersyukur ni? Silakan Tuan. Bersyukur ni penting sebab satu nikmat Allah yang tak terhinggalah. Kenapa saya kata nikmat Allah yang tak terhingga tu kan? Sebab Allah tak pernah berkira dengan kita tau. Rezeki Allah sentiasa bagi kita. Contoh, bila kita bangun pagi dapat hirup udara, dapat makan dengan secukupnya, dapat minum air. Tu juga rezeki daripada Allah Ta'ala. Nikmat Allah yang telah bagi kita tak terhingga. Itu satu. Yang kedua, kita dapat rasa kelapangan, rasa bersyukur lah. Pernah ke kita rasa macam sedih kan?
bila kita dah putus asa sebabkan banyak benda yang kita impikan. Contohnya kita nak impikan masuk UiTM, contoh U mana yang kita pilih kan, dalam UPU online, tapi malangnya kita dah dapat, kita rasa macam kecewa semua. So apa tu, kita berdoa pada yang satu untuk macam kita belajar lah menarik bersyukur, beredar, tawakal. Kita tak dapat, kita cuba dapat politeknik kan. Mana tahu kita dah rezeki kita pas situ. Dan juga kita kena jugalah cakap Alhamdulillah untuk bersyukur apa yang kita dapat. Tak kira kita dapat ni yang banyak ke, sedikit ke, sederhana, janji kita ucapkan Alhamdulillah. Itu maknanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Allah telah janji kita kepada orang yang bersyukur. Dalam surah Ibrahim ayat ke-7 yang bermaksud sesungguhnya barang siapa yang bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat kepadamu untuk orang yang bersyukur. Kepada siapa yang mengingkarinya, Allah akan memberikan azab yang pedih untuk orang yang tidak bersyukur. Dalam surah Ibrahim ayat ke-7. Daripada situ, ayat di situ kita dapat tahu Allah telah janjikan kepada orang yang bersyukur, apa-apa pun Allah yang telah berikan, Allah akan bagi tambah rezeki bertambah. Jika kita ingkari apa yang Allah telah bagi rezeki kepada kita, kita sombong, angkuh, riak semua, maka Allah akan tarik rezeki kita dan dapat balasan. Kita tak tahu balasan apa, tapi Allah akan bagi balasan tu. Itulah apa yang saya boleh sampaikan. Kenapa pentingnya bersyukur. Itu orang kata apa, satu penekanan yang sangat-sangat kita perlu tekankan dalam kehidupan kita lah. Orang kata apa, sebab Allah bagi tahu kalau kita bersyukur, Allah akan tambah, betul tadi kan? Tuan Amirul kata Allah akan tambah. Tapi kalau kita tak bersyukur, Allah akan beri azab. Allah tak kurangkan, tapi Allah akan berikan azab. Ta'udzubillahi min zalik. Moga kita dijauhkan daripada sebarang azab seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab betul, yang paling ringan pun dah cukup seksanya, betul kan? Jadilah kata apa, ramailah dekat luar sana yang mengatakan bahawa kita ni bersyukur adakah dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Adakah syukur ni cukuplah? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ke ada cara lain yang untuk menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan. Apa kaedah sesuai? Soalan tu ada selain daripada Alhamdulillah tu ada. Selain daripada Alhamdulillah, kita juga boleh sujud syukur. Maknanya kita betul-betul kita terima kasih lah, maknanya itu ucapan terima kasih pada Allah Ta'ala selain daripada Alhamdulillah, supaya kita macam rasa rendah diri, supaya apa yang kita usahakan, apa yang kita dapat rezeki pada Allah Ta'ala, kita bersujud syukur. Maknanya itu hasil kita lah, hasil apa usaha kita semua kan. Itu satu. Yang kedua, jangan upload menunjuk-nunjuk di media sosial. So macam apa yang kita dapat hasil, contoh kan, kita dapat kerja, kita dapat gaji bonus. So apa yang tu, jangan nunjuk-nunjuk di upload media sosial, di WhatsApp ke, media Instagram, Facebook ke, sebab ia boleh menjatuhkan melibatkan orang mengibatkan hasad dengki. So sebab itu kita kena jauhkan daripada hasad dengki, supaya tak perlu berlaku sifat bermusuhan antara sesama saudara sesama Islam maupun bukan saudara sesama Islam. Faham betul tu. Saya setuju dengan benda tu. Yalah, kita ni bila dapat sikit lebih daripada orang, kita tunjuk. Tadi orang mulalah rasa dengki dia kita. Astaghfirullahalazim. Lepas tu mulalah bergaduh, mulalah mengkhianati antara satu sama lain. Masya-Allah. Moga jauhlah benda-benda macam ni kan. Okey. Tadi ada sebut kata tentang selain daripada bersyukur ni, ada juga sujud syukur, ada juga kita perlu jangan tunjuk kita punya apa yang kita peroleh tu, jangan tunjuk sangat dan sebagainya. Saya juga teringat kata-kata guru-guru saya. Kata kalau kita ni dapat satu barang, contohlah orang hadiahkan barang kepada kita. Contohlah Tuan Amirul dapat spek baru lah contoh esok. Jadi orang hadiahkan kita spek baru, apa kita perlu buat? Tanda terima kasih kita. Selain daripada ucap terima kasih, kita kena pakai spek baru tu. Betul, pakai semata baru tu. Dan kalau boleh janganlah kita macam menunjuk-nunjuk yang kita macam kita jangan cakap aku sudah pakai spek baru, anda bila lagi? Jangan. So kalau boleh jangan sampai orang rasakan hasad dengki tu, jangan sampai orang rasa betul-betul nak membusungkan kita. So kita kena jauhkan daripada sifat-sifat itu, sebab takut nanti boleh menyebabkan pergaduhan antara saudara sesama kita maupun bukan sesama Islam. Dan sebab rezeki ni bukan datang daripada kita, datang daripada Allah Ta'ala. So takut nanti rezeki tu Allah akan tarik balik.
Bila-bila masa je. Betul? Macam Saya lu tadi. setuju dengan itu. Kalau kata apa, rezeki kita ni memang bukan daripada kita. Usaha kita ni pun tak menjamin apa-apa sebenarnya. Betul. Tapi itu tanda kita berusaha. Betul. Itu sangat-sangat cantik tu. Saya juga tertarik kata apa, bila kita dapat sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena gunakan sesuatu tu dengan baik. Contohnya Allah Betul. beri kita mata, Allah beri kita tangan dan sebagainya. So gunakanlah nikmat tu dengan arah kebaikan, maka itu juga dikira sebagai satu tanda kesyukuran. Okey, Benar. kita bila bercerita tentang manusia lah kan. Saya, Tuan Amirul Hakim sendiri ataupun tuan-tuan dan puan-puan dekat luar sana tu, kat rumah sana tu yang tonton live ni mesti suka untuk dengar cerita ataupun tauladan, kisah-kisah orang kata boleh jadikan kisah inspirasi. Ada tak Tuan Amirul Hakim ada satu kisah ke ataupun apa pun kisah saja untuk dikongsikan pada malam ini yang boleh menjadikan inspirasi kepada kita semua supaya kita semua dapat belajar untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Jadi silakan. Betul. Kalau nak kata kisah tu, saya ada kisah tersendiri lah. Ia juga jadi pengajaran bukan untuk saya seorang, untuk semua orang saja. Walaupun ini sekadar daripada peperiksaan. Dahululah masa darjah 5 pada peperiksaan awal tahun, saya telah menduduki peperiksaan awal tahun tu darjah 5 dan saya mendapat perolehan matematik lah, antara subjek yang saya minat pada masa dahulu, dan mendapat markah tertinggi lah dalam kelas tu, yang saya nombor 1 lah kiranya. Dan apa di situ saya mulalah sifat ada sifat angkuh, riak, sombong. Jadi macam apa, orang pernah nak belajar, nak minta saya ajarkan dia, saya tolak, saya maki, menghina dia. Saya time tu memang nak kata zaman kegelapan lah. Saya pun macam bila saya dah pandai, saya macam angkuh, macam aku lagi hebat daripada orang lain, maknanya aku lagi hebat. So macam saya tak tahu, itu semua datang dari kepada Allah Ta'ala kan, walaupun ianya sekadar peperiksaan saja. So daripada situ lepas tu kemudian tak lama lepas tu, makin peperiksaan pada tahun, saya menurun lah, still A, tapi grade markah saya turun dengan orang lain. Maksudnya saya 87, kawan saya tu 90. So saya macam tak apa, saya boleh fight lagi. Lepas tu bila lama kelamaan tu makin lama sampai ke peperiksaan UPSR, saya dapat B. Lepas tu masuk tingkatan 1 saya dapat C. Dan saya rasa macam ada yang tak kena, something wrong. Dan dari situ saya sedar riak, angkuh semua dengan kawan-kawan saya semua. Dengan ibu bapa saya pun, saya dah macam saya cakap besar, saya cakap saya boleh saya buat lah matematik semua. Tapi sebenarnya itu semua ada rezeki pada Allah. Maknanya Allah tak ada rezeki saya. Sampailah ke tingkatan 4 di mana time tu lah saya sesedar saya nak mencari jalan kebenaran Allah tu pun dah ambil berapa lama dah. Boleh kata darjah 5 hingga tingkatan 4, boleh kata 5 tahun lah saya cari tu. Saya dalam kebenaran, nak cari kebenaran ke jalan yang benar tu macam lama lah. Beritnya ya Allah, saya pun tak tahu macam mana lah. Lepas tu, dan tak lama lepas tu saya bertawakal, saya pun dah reda. Apa yang dah benda jadi lepas, saya dah lepas. Jadikan sebagai pengajaran untuk saya. Dan saya akan, tingkatan 5 tu, tak SPM tu, saya bangkit balik daripada saya punya kegagalan tu. Saya berusaha. Bila saya dapat result baik, dapat awal tahun A, saya cuma macam merendah diri lah, tak nak lah menunjuk-nunjuk. Dan kawan-kawan saya pun pelik. Dia tanya, kenapa saya macam tak macam meninggi sikit lah, sangat lah. Kenapa saya asyik merendahkan diri? Sebab saya cerita A to Z yang saya cerita selama ni. Dan dia terkejut lah cerita saya ni. Dia kata, dia pun macam menangis bila saya cerita. Saya cakap lah, saya pun menangis time tu. Saya cerita nak cari kebenaran tu lama. 5 tahun saya mengambil cari kebenaran tu. Memang lama lah. Memang lama sangat. So saya jadi pengajaran tu macam, anggaplah itulah saya ingat cerita tu sampai sekarang. Kalau saya nak dakwah, cerita tu saya akan cerita. Cerita cantik. Okay, faham. Itu orang kata apa, satu kisah yang mana semua orang pernah rasa walaupun gayanya berbeza. Betul. Walaupun dalam peperiksaan, dalam peperiksaan apa, peperiksaan SPM ke UPSR ke PT3 ke, rezeki kita bonus, apa-apa sekali rezeki yang Allah telah bagi pada kita dapat kelebihan daripada situ. Memang kalau ikutkan, janganlah menunjuk-nunjuk, janganlah rasa diri kita ni lagi hebat daripada orang lain, sedangkan Allah mengetahui apa yang hamba-hamba yang punya isi hati tu. Betul. Cantik. Okey, itu orang kata apa,
Memang nikmat Allah SWT tu datangnya daripada Allah, bukannya daripada Betul. kita. Kita ni usaha saja, tugas kita adalah usaha. Ada Betul. orang cakap, pernahlah ada sahabat-sahabat saya cakap kan, tanya kan, kenapa kita kena usaha sedangkan benda tu kan dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata kenapa perlu usaha lagi? Tapi hakikat dia kita tak tahu takdir kita apa. Betul. Contohnya macam kita nak makan. Kalau kita nak Hmm. makan, kita kena pergi ambil makanan. Betul. Tapi kalau kau rasa takdir Allah Subhanahu Wa Taala tu telah ditetapkan, kau tahu ke yang kau akan kenyang? Tak. Sebab kau tak tahulah, kau perlu untuk berusaha dapatkan kekenyangan tadi tu. Barulah Betul. dia katakan takdir Allah dan kita usaha. Daripada takdir itulah, kita kena sentiasa bersyukur supaya kita tak lupa bahawa kita ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik. Kita tengok juga apa ni? Daripada kata apa, penonton-penonton kita. First, Amar Badi'uz Zaman. Aku first. Alhamdulillah, nikmat first dapat join live malam ni. Selamat datang. Selamat datang. Daripada Muhammad Arif Shah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana join live kita pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Sifat syukur ni. Sifat syukur ni bukan senang macam yang dikatakan oleh Tuan Amirul tadi. Hampir 5 tahun nak bagi tahu macam mana rasa nikmat ni kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tapi kan ada tak kata apa sahabat-sahabat pernah kata kita tengok sahabat-sahabat kita yang berdepan dengan satu cabaran yang luar biasa. Contohlah keluarga yang sangat-sangat miskin. Kata duduk pun rumah kecil, anak ramai dan sebagainya. Tapi macam mana dia orang ni nak bersyukur? Sedangkan kehidupan dia orang susah. Tadi Tuan Amirul kata kita ni bila dapat nikmat, kita jangan rasa angkuh, jangan tunjuk sangat yang kita ni nampak ada benda yang kita dapat dan sebagainya. Tapi ada orang yang tak dapat langsung ni macam mana? Kata apa? Beras pun susah nak beli. Macam mana? Perlu ke dia orang ni bersyukur? Sebab dia orang ni macam bagi dia orang rasa macam tak ada apa-apa. Sebab dia orang cakap, aku ni tak ada apa-apa, aku kacau kau, duit boleh dapat masuk tiap-tiap bulan, aku tak ada duit, keluarga aku susah. So perlu ke diorang ni bersyukur? Kalau perlu, kenapa? Dan macam mana diorang nak bersyukur sedangkan diorang ni tak ada harta dan sebagainya? Silakan Tuan Amirul. Okey. Kalau kata tu, saya cakap lah, tak kira lah kadang-kadang kita kaya ke, miskin ke, sederhana ke, kita kena bersyukur juga walaupun itu sekalipun. Itu tadi ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Allah telah janji kepada kita. Saya pernah, yang saya pun dah sebut dah surah Ibrahim ayat ke-7. Dan saya kata, barang siapa yang mensyukuri nikmat yang telah bersyukur, maka aku akan tambah nikmat dia. Dan kepada siapa yang tak bersyukur, maka aku akan tarik balik dan terima azab dia. So belajar, so dari situ kita boleh belajar bersyukur. Tak kira apa kita wujud sekalipun, dah kita duit banyak ke, kita orang kaya ke, orang miskin ke, orang sederhana, duk rumah teres, orang biasa-biasa saja, kampung ke, kita bersyukur. So kekurangnya kita ada tempat tinggal, so kekurangnya ada tempat tinggal, keperluan ada. Walaupun tak dapat kehendak, dapat keperluan pun jadi dah. Itu pun keperluan untuk kita seharian. Cantik. Betul? Itulah kata apa, kita ni banyak benda yang sebenarnya kita kena bersyukur. Hatta kita buka mata pun kita perlu bersyukur. Allah bagi izinkan lagi melihat pun kita perlu bersyukur. Dapat bercakap pun bersyukur. Dapat jumpa saudara Amirul hari ni pun kena bersyukur. Itu dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dekat rumah sana, jangan lupa share live kita pada malam ini sebab perkongsian pada malam ini sangat-sangat menarik yang dibawa oleh saudara Amirul Hakim. Alright. So, orang kata apa, kita dah sampai di penghujungnya lah. Kita ada beberapa lagi minit. Jadi ada kata apa, bukan ada, mesti kena ada pesanan atau harapan terakhir. Orang kata apa kepada sahabat-sahabat di luar sana. Boleh jadi malam ini kita tak akan bertemu lagi selepas ni. Mana ada apa-apa pesanan untuk kami semua pada malam ini untuk jadikan sebagai tauladan dan input-input menarik kepada penonton-penonton di luar supaya jadikan sebagai satu kata apa boleh diamalkan di luar sana untuk bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dipersilakan. Mesti ada dalam kisah ini, mesti kena ada sebab yang pertama kita patut bersyukurlah, tak kira lah apa dari keadaan sekalipun, jaga kita dapat rezeki, kita dapat apa melimpah berkali ganda ke, kita tak bersyukur. Sebab apa rezeki ni yang saya pernah cakap, rezeki ni bukan daripada kita, datang daripada Allah SWT. Yang kedua, rezeki kita ni kalau boleh janganlah kita menunjuk-nunjuk. Jangan saya cakap lah, jangan menunjuk di media sosial. Contohlah result kita dapat
kepada Polda Politeknik dapat dekan, 4 flat. So kalau boleh better jangan menunjuk-nunjuk lah. Sebab takut saya cakap lah melibatkan pemusuhan di antara sahabat kita, kawan-kawan kita, saudara sesama Islam dan saudara bukan sesama Islam. Yang ketiga, ni yang saya kita cuba ni lah mendarabkan kita kalau boleh sujud syukur. Kita bersujud syukur lah. Itu maknanya tanda kita syukur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita, dapat Alhamdulillah dapat rezeki yang terbaik, dapat izat baik, dapat gaji bagus semua, dapat pekerjaan semua. Kita apa-apalah rezeki kita yang dapat daripada Allah Ta'ala, apa kita dapat ni, boleh dapat intern segala semua kita. Yang paling penting bersyukur. Kena sujud syukur lah. Sebab itu semua adalah kita maknanya tanda terima kasih pada Allah Ta'ala lah. Itulah apa saya boleh sampaikan pengajaran daripada saya. InsyaAllah, cantik, sangat-sangat cantik. Perkongsian yang sangat-sangat menarik, ringkas tapi padat untuk kita semua ambil pengajaran pada malam ini. Tapi sebelum tu, saya ingin berpesan kepada semua sahabat-sahabat di luar sana dalam surah An-Nahl ayat 114 daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Bersyukurlah atas nikmat Allah kerana jika benar kamu ini hanya menyembahnya semata-mata. Makna kata kalau kita ni betul-betul, sangat-sangat betul menyembah Allah, kita ni betul-betul hamba Allah, maka mensyukurilah segala nikmat yang Allah SWT telah berikan kepada kita. Kerana hidup kita ni hanya sekali sahaja di dunia. Inilah peluang untuk kita ambil, untuk kita gapai, untuk kita gunakan sehabis baik untuk mensyukuri segala nikmat kita. Dengan salah satu cara yang kita boleh gunakan adalah sebarkan kebaikan. Itu adalah salah satu tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau anda semua rasa tak cukup lagi bersyukur, anda rasa lagi belum capai tahap kesyukuran, maka sama-samalah kita buat kebaikan, tanda kita sayangkan Allah, tanda kita cintakan Allah, tanda kita syukurkan nikmat Allah. Sebab apa? Sebab kesyukuran ini tidak mampu dinilai melalui termometer, tak boleh nilai guna scanner, tak boleh. Semua tu tak boleh dinilai. Kita pergi kat kedai scan QR code, orang ni tak bersyukur. Tak ada. Benda tu tak ada sekarang. Betul. Syukur itu hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka letakkan kesyukuran kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Tuan Amirul Hakim atas perkongsian pada malam ini. InsyaAllah kita doakan Tuan dan juga sahabat-sahabat di luar sana diberikan rahmat dan berkat, diberikan kelapangan, dimudahkan urusan. Kita doakan agar negara kita bebas daripada pandemik COVID-19, dipermudahkan hilanglah wabak ni di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Moga kita semua dapat bekerja seperti biasa, jalankan kehidupan kita seperti biasa, insya-Allah. Dan jaga diri anda di luar sana. Stay at home and jangan main-main. #Istiqomah Misi Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.